Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat saya Cik Sudin Samad, Tuan Jijaini, Tuan Bilal, tuan-tuan, sahabat-sahabat, saudara yang hadir sekian, alhamdulillah. Tentu sekali di permulaan ini kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hanya dengan izin daripada Allah, hanya dengan rahmat, inayah dan taufik daripadanya sajalah tuan-tuan, kita masih di sini. Kita dapat lagi memperbaiki amalan kita ni, kita masih lagi berpeluang menyiapkan bekalan-bekalan kita yang semakin hari semakin singkat masa yang diberi kepada kita ni. Jadi kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana sampai saat ini Allah masih beri kita ni hidayah dan taufik sehingga sama-sama kita dapat mendatangi rumahnya, dapat sama-sama kita maghrib berjamaah 27 darjat gandaan pahalanya berbanding dengan yang tunaikan bersendirian. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah itu. Alhamdulillah. Dan sementara menanti isyak pada jam 7.30, kita juga mengisi ruang lapang ini dengan sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat atau informasi baru kepada kita ni, akan maklumat-maklumat berhubung dengan kisah-kisah yang dimanipulit oleh sebilangan orang seolah-olah kisah benar, tetapi menurut pengkaji-pengkaji hadis yang berkaitan dengan sumber periwayatan, menelitinya, mengkajinya semula di sana sini, rupa-rupanya banyak hadis-hadis palsu, hadis dhaif, hadis matruk yang ditinggalkan, yang sebagaimana kita dah pelajari. Baik, hari ini kisah Khansa dan anak-anaknya. Apa kisahnya ni? Mari kita tengok. Khansa ni nama sebenarnya ialah, dia perempuan, Tamadar binti Amru bin Al-Syarid Al-Tha'labah. Nama sebenarnya Tamadar. Perempuan ni tuan ni, dia ni seorang penyair terkenal. Dia oleh sastrawan lah, penyair terkenal. Zaman-zaman itu, zaman-zaman Rasulullah, zaman sebelumnya memang kemuncak syair lah, kemuncak bahasa Arab paling tinggi. Menurut Ibnu Abdul Bar, Abu Umar, beliau ni, Tamadar ni telah menemui Nabi bersama dengan kaumnya Bani Salim dan memeluk Islam. Dikatakan begitulah, memeluk Islam bersama-sama dengan kaumnya itu. Tamadar bersama kaumnya Bani Salim memeluk Islam. Orang-orang yang pakar dalam lapangan syair bersepakat tidak ada seorang perempuan yang terbaik sebelumnya daripadanya maupun selepasnya yang lebih mahir dan lebih hebat dalam bidang syair ni, melainkan dia lah ni. Tak ada yang lebih hebat sebelum dia dan selepas dia. Tamadar lah yang paling hebat. Memang diperakui oleh grup-grup penyair ketika itu. Dalam kalangan ulama kemudian meragui adanya kisah anak-anak Khansa ni, anak-anak Tamadar ni, yang mati syahid dalam peperangan Qadisiyah. Mereka berdalilkan antara lain, setiap ahli sejarah mencatatkan tentang Khansa dan kematian anak-anaknya, iaitu seramai 4 orang, menyandarkan kepada wasiat yang disampaikan kepada anak-anaknya, iaitu sesungguhnya anda semua telah memeluk Islam secara sukarela dan melakukan hijrah dengan sukarela. Anda semua daripada bapa dan dari seorang ibu, hingga akhir wasiat ni. Wasiat ni ada ditulis juga, dicatat juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wasiat tersebut, wasiat Khansa ni, sebenarnya dikeluarkan oleh seorang wanita daripada kabilah Nakha, bukan oleh Tamadar ni.
Dan bukan dikeluarkan oleh Khansa Al-Silmiyah, bukan oleh Khansa, oleh Tamadar binti Amru ni, bukan, sebenarnya oleh orang lain. Antara yang menyokong kenyataan ini adalah apa yang diriwayatkan oleh imam-imam ulama-ulama tafsir, iaitu Imam Tabari ketika beliau menyebut dalam sejarahnya, dalam kitab tarikhnya, Tarikh Tabari, ada seorang perempuan daripada Nakha yang mempunyai 4 orang anak lelaki yang terlibat dalam peperangan Qadisiyah. Nah, ni bukti yang menunjukkan bukan anak Tamadar tapi anak Khansa ni. Sehingga beliau menyebut wasiat perempuan itu, demi Allah, semua anda adalah anak dari seorang bapa, yang berbunyi tadilah. Kata-kata di atas jelas, anda adalah anak-anak dari seorang bapa, sedangkan yang diketahui Khansa mempunyai 3 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Jadi bertentangan, bertentangan dengan kisah Bani Nakha tadi, seorang perempuan bernama Nakha tadi ni. Dia memang anak lelaki, tapi Khansa 3 saja anak lelaki dia, seorang anak perempuan daripada suaminya bernama Mardas, dan seorang anak lelaki dengan suami lain pula bernama Rawaha. Nama anak dia adalah Abdullah dan gelarannya adalah Abu Syajarah. Beliau terkenal di sisi ahli-ahli sejarah. Nah, dia dikenali di sisi ulama-ulama sejarah. Ahli-ahli sejarah pernah menceritakan Umar Al-Khattab pernah mengherdik beliau, Khansa ni, kerana satu syair yang dikeluarkan olehnya. Pernah. Akibatnya beliau lari daripada Umar, Khansa lari daripada Umar dan tidak lagi mendekati beliau, sehingga Umar meninggal dunia pada tahun 23 Hijrah. Sedangkan peperangan Qadisiyah itu berlaku pada tahun 14 atau ke-15 Hijrah, yang dipersisihkan oleh ulama-ulama sejarah. Umar 23 Hijrah, jauh lagi. Qadisiyah awal lagi ni. Antara buktinya juga ialah kata-kata yang diucapkan oleh beliau dalam wasiat tersebut. Kemudian anda datang dengan ibu anda yang sudah pun tua, sedangkan Khansa belum lagi tua sewaktu berlakunya peperangan Qadisiyah tadi tu. Nak menunjukkan tidak tepatnya nak mengatakan syair itu kepada Khansa, tetapi kepada perempuan tadi. Tambahan pula, anaknya bernama Mardas yang terkenal dengan ahli syair juga, yang terkenal sebelum Islam dan juga selepasnya, mempunyai pendirian yang ma'ruf diketahui. Sekiranya Khansa terlibat dalam peperangan Qadisiyah, sudah tentu namanya disebut-sebut orang. Ni tidak ada disebut orang. Sudah pasti juga ahli sejarah akan menyebut tentang beliau lantaran kemasyhuran namanya, memang terkenal dia ni, penyair terkenal kan. Kalau dia terlibat dalam peperangan itu memang akan disebut. Persoalannya bagaimana mereka boleh lupa kepada seorang penyair yang terkenal betul, popular betul ni, the top penyair ni seumpama Khansa. Sedangkan mereka sendiri menceritakan ahli syair yang lebih rendah tarafnya daripada Khansa. Yang penyair-penyair bawahan diceritakan, tiba-tiba Khansa yang dikatakan terlibat dalam peperangan Qadisiyah ni tidak pula diceritakan. Kata pengarang, kisah di atas ni tak boleh pun dijadikan hujah. Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut dalam terjemahannya ke atas Biodata Khansa, yang perempuan tadi ni, anak 3 seorang perempuan ni, kisah beliau bersama 4 orang anaknya dan menyebut wasiat yang dinyatakan di atas. Beliau mengulas kisah ini diriwayat oleh Zubair daripada Muhammad bin Al-Hasan Al-Makhzumi. Beliau ini, iaitu Muhammad Al-Hasan Al-Makhzumi ini, terkenal dengan gelaran Ibnu Zabalah. Ujar beliau seterusnya, beliau adalah salah seorang daripada Matrukin. Ada periwayat dalam tu namanya Muhammad bin Al-Hasan Al-Makhzumi ni Matrukin, iaitu orang-orang yang ditolak hadisnya, tidak diterima pakai. Riwayat daripada dia tidak dipakai, dikenali dengan matruk, orang-orang yang ditolak periwayatannya, ceritanya. Itu ada di dalam catatan Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam penjelasan di atas dapat dibuat kesimpulan bahawa kisah di atas tidak sahih. Kisah Khansa yang buat syair berwasiat pada anaknya itu tidak sahih dari segi sanad, dari segi matan, kerana sebab-sebab yang telah disebutkan. Kontra, anak dia 3 dalam tadi ayat 4 kan. Untuk mendapat maklumat tambahan, kata pengarang, sila rujuk menjalah Al-Arabiyah bilangan 106 tahun ke-10 Dzulqa'dah. Habis.
Mungkin kita tak baca kisah tu, tapi sebilangan orang-orang yang terlibat dalam syair-syair akan menamakan ni, kan? Baik, kisah Safanah binti Hatim At-Ta'i. Ini pun perempuan juga. Dalam peperangan para tawanan perang yang telah dibawa ke hadapan Rasulullah, antara tawanan tersebut ada seorang perempuan bernama Safanah binti Hatim At-Ta'i. Dalam banyak-banyak tawanan tu ada seorang wanita yang ditawan, namanya Safanah binti Hatim At-Ta'i. Safanah telah meminta simpati Rasulullah, minta kasihan balas daripada Rasulullah dengan mengucapkan, wahai Muhammad, ayahanda saya sudah tiada, kaum keluarga saya sudah pergi, aku pun dah ada bapa, kan? Keluarga saya pun dah hilang, dah tak ada. Alangkah baiknya sekiranya Tuan membebaskan saya. Adunya pada Rasulullah Safanah ni. Dengan itu orang-orang Arab tidak lagi mengatakan perkara yang bukan-bukan terhadap diri saya. Ini kerana ayah saya dahulunya adalah ketua masyarakatnya. Ayah saya dulu ni pemimpin kaumnya. Kata Safanah, beliau seorang yang suka membebaskan hamba. Ayah aku ni membunuh penjenayah, menjaga jiran tetangga, menjaga kehormatan diri, melepaskan kesusahan orang yang terdesak, memberi makan kepada orang ramai, mengutamakan perdamaian, menanggung segala bentuk penderitaan dan membantu orang-orang yang susah. Kata Safanah kepada Rasulullah, tidak ada seorang pun yang datang meminta bantuan daripada beliau, daripada bapakku, melainkan beliau akan memenuhi permintaannya itu. Saya adalah anak perempuan Hatim At-Ta'i, kata Safanah kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepadanya, wahai perempuan hamba. Sebab dia ditawan, kan? Ini adalah sifat orang-orang mukmin yang sebenar. Ini dikatakan itu ini adalah sifat orang mukmin yang sebenar. Sifat apa tadi tu? Sifat-sifat yang dinyatakan oleh Safanah tentang bapaknya tadi tu. Andai kata bapa anda seorang Islam, sudah tentu kami menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kalaulah bapa kau tu Islam. Bebaskan perempuan ini kerana bapaknya suka kepada akhlak yang mulia. Kononnya Rasulullah bersabda demikian. Wanita ni, Safanah ni, hendaklah dibebaskan kerana bapaknya berakhlak mulia. Tuan-tuan, kisah ni juga bunyinya macam sedap, tapi tak boleh dijadikan hujah kerana berdasarkan sebuah hadis yang batil. Hadis ni hadis batil lah, hadis yang ditolak, maknanya tidak boleh diterima. Penyakit kepada hadis ni, masalah kepada hadis ni, dan punca yang menyebabkan ia menjadi batil adalah sebuah hadis dusta yang dibuat atas nama Rasulullah. Ni hadis palsu yang direka-reka, kemudian mengatasnamakan Rasulullah. Kononnya Rasulullah menyatakan demikian. Bahkan terdapat di dalam kisah tadi tu ungkapan-ungkapan yang kurang baik yang datang daripada cerita perawinya sendiri, iaitu Ali bin Abi Talib telah melihat badan, dua mata, dua paha, rupa wajah kawan ni, betis dan perempuan tersebut. Kita tak baca hadis tu panjang-panjang. Rupanya dalam hadis itu ada kisah Ali telah melihat ni, bentuk badan kawan ni, perempuan ni, Safanah ni, dua pahanya, wajahnya, batisnya, dia tengok Ali. Matan hadis di atas tidak diragui adalah hadis hasil reka cipta, dibuat-buat oleh seorang pereka hadis namanya Dirar bin Sard dan Abu Nuaim At-Tahan. Dua orang ni lah yang mencipta hadis, menyandarkannya kepada Rasulullah. Menurut Ibn Yahya bin Ma'in, seorang ulama besar hadis ni tuan-tuan, kedua perawi ini, si Dirar bin Sa'd dan Abu Nuaim At-Tahan ni adalah pendusta. Dia ni duduk di Kufah. Orang Kufah memang banyak masalah kepada Sayyidina Ali. Dulu kita pernah baca sejarahnya ni. Isnadnya terdapat, dalam isnadnya terdapat perawi juga bernama Abu Hamzah At-Tamai. Beliau adalah seorang matruk. Bukan dua orang ni saja, ada lagi perawinya. Dalam ramai-ramai itu ada lagi seorang namanya Abu Hamzah At-Tamai. Dia ni seorang matruk juga, yang tak boleh diterima daripada dia, tak boleh dipercayai dalam kalangan ahli-ahli hadis. Ahli-ahli pakar-pakar hadis pun tak dapat menerima Abu Hamzah At-Tamai ini. Tambah lagi seorang lagi perawi yang menceritakan peristiwa tadi ni, namanya Sulaiman Ar-Ribai An-Nahdi. Imam Daruqutni meninggalkan beliau.
Imam Daruqutni ni ulama pengumpul hadis juga ni. Dia pun meninggalkan tidak menerima pakai Sulaiman bin Rabi'i An-Nahdi ni. Okey. An-Nahdi ni adalah seorang yang lemah, dhaif. Paling kurang situasi yang berkaitan dengan kisah ini adalah merupakan kisah dhaif jiddan. Ini kisah yang sangat-sangat lemah. Paling kategori yang boleh dibagi yang paling tinggi sikit, dhaif jiddan, sangat lemah. Lebih pada tu memang hadis palsu. Hadis palsu. Malangnya kisah ini banyak disebarkan di kalangan pelajar, termasuk yang mengaji bahasa Arab di peringkat rendah di negara-negara Arab. Wah, tuan-tuan, anak-anak kita mengaji-ngaji di negara Arab, kisah ini dianggap benar. Kan? Bagi mendapatkan kepastian berhubung dengan kedudukan kisah ini, boleh dirujuk dalam Dalail Nubuwah oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dan Tarikh Dimashqi oleh Ibnu Asakir. Dianggap kisah benar, padahal tak betul. Sekarang ni baru timbul, tuan-tuan, orang nak tahu yang ori apa, yang benar apa. Tak? Macam tadilah. Dulu pernah tak tuan-tuan dengar, kalau keluar tandas diajar baca Alhamdulillahillazi azhaba anni adha wa afani. Syukur pada Allah yang telah membuang pada aku ni kotoran dan menyihatkan tubuh aku. Bunyi memang okey, bunyi tu tak dinafikan. Tapi nak mensabitkan dia hadis Nabi tak boleh. Yang ada dalam hadis keluar tandas ialah ghufranak. Ghufranak. NK. Nak nun kaf ghufranak. Nak. Kita dulu dia ajar macam-macam kan. Tutup kepala pasal nak mengelakkan hantu syaitan dalam tandas tu melumurkan taib di kepala bah. Kita yang cakap tu dulu lebay alim lah kan. Kita pun macam percaya juga. Padahal tak ada. Tutup kepala tu memang ada. Riwayat tu memang ada tuan. Tutup kepala masuk tandas tu. Pergi di memenuhi hajat tu. Tapi lebih kepada nak menutup supaya aib. Aktiviti tu bukan aktiviti biasa kan. Untuk buang hajat pak. Jadi menutup kepala tu sekadar nak menutup. Supaya tak tahu dia orang yang kita tu pergi menunai hajat. Itu saja. Tak ada kaitan dengan syaitan melumur najis kita di kepala. Tak ada. Okey. Baik. Kisah Fatimah dengan binatang korbannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan pernah bersabda kepada Fatimah anaknya radhiyallahu anha, "Wahai Fatimah, bangun." Dia suruh Fatimah bangun, pergi melihat binatang korban kau. Pergi tengok binatang korban kau. Nanti akan diampunkan kepada anda setiap dosa yang kau lakukan. Kau pergi tengok. Pada titisan pertama darah binatang korban yang gugur ke bumi, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang-orang Islam. Kata Imran bin Husain, saya bertanya, wahai Rasulullah, adakah ini untuk tuan atau ahli keluarga korban ni secara khusus atau untuk semua umat Islam secara umum? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, bahkan untuk semua umat Islam. Korban ni untuk semua umat Islam. Yang dikorbankan, binatang yang dikorbankan yang disuruh Fatimah tengok ni. Macam tak ada masalah tuan kan. Memang menyaksikan binatang korban oleh yang berkorban tu sunnah. Itu tidak dapat dinafikan. Memang digalakkan melihat binatang korban yang dikorbankan. Ini berkaitan dengan kisah ini. Kisah ini tak boleh dijadikan hujah, kerana kisah ini sebenarnya berdasarkan sebuah hadis mungkar. Hadis mungkar ni maknanya hadis dhaif lah, hadis yang tidak dipakai. Ia dikeluarkan oleh Hakim dari jalan An-Nadar bin Ismail Al-Bajali. Katanya Abu Hamzah At-Timali memberitahu kepada kami bahawa Sa'id bin Jubair daripada Imran bin Husain. Ujar Al-Hakim, hadis ini adalah sahih isnadnya, kata Hakim. Tapi Imam Az-Zahabi menolaknya dengan mengatakan bahkan Abu Hamzah seorang yang sangat lemah. Yang menceritakan peristiwa ni ada perawi bernama Abu Hamzah, dia ni sangat lemah. Ibnu Ismail pula tidak begitu. Daripada jalan Abu Hamzah, nama sebenarnya adalah Sabit bin Abu Sufiyah. At-Tabrani meriwayatkan daripada Kabir dan Al-Awsat sebagaimana yang terdapat dalam kitab Majma'. Setelah itu Al-Hakim mengemukakan satu sokongan pula daripada kisah ini daripada jalan lain, iaitu jalan Atiyah daripada Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu'.
tetapi tidak menyebut perkataan dan katakanlah. Beliau menjadikan kata-kata itu sebagai wahai Fatimah, adakah ini kata-kata tadi tu sebagai kata-kata Fatimah. Imam Az-Zahabi menolaknya dengan mengatakan Atiyah seorang yang terlalu lemah. Dalam riwayat ini pun ada Atiyah, dia pun lemah juga. Daripada jalan beliau, Al-Bazzar dan Syekh Ibn Hibban meriwayatkannya daripada kitabnya, kitab Ad-Dahaya, sebagaimana terdapat dalam kitab At-Targhib. Kata Ibnu Abu Hatim dalam kitab Al-Ilal, saya mendengar bapa saya mengatakan ini hadis mungkar. Cerita sebenarnya ni, hadis ni dipertikaikan tuan. Tidak menafikan sebagaimana saya kata tadi, sunat menghadiri, melihat binatang korban yang dikorbankan tu kan. Tapi kisah ni yang kononnya lalu Fatimah mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahya kan. Kisah ni sumber hadisnya tidak sahih, mungkar. Okey. Habis. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ni pun sama ni kisah ada masalah juga. Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud pernah menyebut, sesungguhnya Allah melihat dalam hati-hati hamba-Nya. Allah melihat setiap hati hamba-hambanya. Lalu dia mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati. Ni kata-kata Abdullah bin Mas'ud itu anak sahabat Nabi. Dia memilih untuk dirinya, kemudian diutuskan untuk membawa risalahnya. Dia pilih Rasulullah ni sebab dia dah tengok hati Rasulullah ni hati terbaik. Dia pilih dia Muhammad ni untuk membawa risalahnya. Kemudian Allah melihat kepada hati-hati hambanya selepas daripada hati Muhammad. Dia dapati hati-hati para sahabat baginda adalah sebaik-baik hati. Hati yang kedua dilihat pula selepas Nabi Muhammad adalah hati sahabat-sahabat Nabi. Ini adalah hati yang sebaik-baiknya selepas Nabi, yaitu para sahabat baginda radhiyallahu anhum. Lalu dia menjadikan mereka, yakni sahabat-sahabat Nabi ini, sebagai menteri-menteri Nabi. Mereka ini berperang kerana membela agamanya. Apa saja yang dilihat oleh orang-orang Islam sebagai baik, maka ia di sisi Allah adalah baik juga. Yang nak di-highlightkan perkataan ni tuan ni, apa yang dilihat oleh mereka sebagai baik, apa saja yang dilihat oleh mereka ni baik, maka di sisi Allah adalah baik juga. Apa saja yang dilihat oleh orang-orang Islam sebagai buruk, maka di sisi Allah buruk juga. Tuan-tuan, perkataan itulah yang jadi pertikaian tuan. Lalu digunakan oleh orang-orang alim lah, yang dianggap alim lah atau agamawan. Kan ada kisah kononnya, dia kata Abdullah bin Mas'ud pernah menyebut kisah ni lah ni, yang akhirnya berbunyi, apa saja yang orang Islam pandang baik, itu baiklah. Apa saja yang orang Islam pandang buruk, itu buruklah. Maka timbullah berbagai-bagai ajaran-ajaran. Orang kan baik ni, kan ramai orang kata baik, maka orang pun beramal sebab ramai yang kata baik. Bila amalan tu buruk, ramai orang kata buruk, tu buruk. Dia tidak lagi berdasarkan hadis Nabi, tak berdasarkan Al-Quran, tapi berdasarkan pandangan orang-orang ramai. Banyak contoh ni orang menggunakan hujah ni, banyak contoh tuan. Kan juga salah, kan okey tu dia bilang, padahal tak ada dalilnya, kan okey tu. Macam doa keluar tandas tadilah, alhamdulillahillazi azhabani anni adha wa afani. Okey juga, maknanya pun okey, apa salahnya? Tak? Kan okey. Lalu dia gunakan hujah ni, apa saja orang Islam anggap baik, itu adalah baik di sisi Allah. Apa saja orang anggap buruk adalah buruk di sisi Allah. Padahal agama itu ad-din bin naqli, agama itu dengan wahyu. Laisa bin naqli, bukan dengan akal, tuan. Bukan. Sayyidina Ali pernah kata tuan, kalaulah agama tu dengan akal, nescaya menyapu khuf tu mesti di tapak kaki. Menyapu khuf ni adalah orang yang pakai kasut atau pakai stokin tebal di musim sejuk, atau pakai kasut kulit waktu musim sejuk atau waktu perang, dia boleh menyapu khuf, menyapu kasut. Ambil uduk, sapu kasut, nak payah tanggal, sapunya di bahagian atas, bukan di tapaknya. Kata Sayyidina Ali, kalau agama dengan akal, mestilah yang disapu tu tapaknya, kan tapak yang kotor. Tapi tak, disapu atasnya pak. Disapu atasnya, bukan di tapaknya. Nak menunjukkan agama bukan dengan akal, agama dengan wahyu. Belum tentu apa orang pandang bisai atau bisai di sisi agama, kan?
Belum Pada pandangan kita, okey juga kalau mas kahwin ni kan banyak kan boleh memudahkan si keluarga perempuan dengan anak. Tak, sisi agama mahar yang paling murah tu yang paling berkat. Di sisi agama, mas kahwin yang paling murah tu lah yang berkat. Ya tak? Tapi di sisi kita tak, takkanlah murah kena lada kan. Okey. Yang saya nak highlightkan, kata-kata itu dijadikan hujah oleh sebilangan agamawan. Okey. Kisah ini tidak boleh dijadikan hujah bagi membuktikan tentang wujud bid'ah hasanah. Tengok ni tuan. Kata pengarang ni kan bid'ah hasanah. Kan orang tambah gambar nampak bagus, kan bisa, kan okey ni. Kan? Kata-kata ini tak boleh, kisah ni tak boleh dijadikan hujah untuk membuktikan tentang adanya bid'ah hasanah. Sebaliknya dia terkait dengan ijma' ulama. Nak menentukan ijma' ulama tu lain. Ulama-ulama sepakat tu betul. Kisah ucapan ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad At-Tayalisi dalam musnadnya, Ibnu Sa'id Al-Arabi dalam kitab Mu'jamnya, dan Ibnu Asim dalam daripada Zubair Al-Hubaish. Sanad hadis ni, perawi hadisnya hasan. Statusnya hasan. Tak sahih, tak sampai hasan saja. Al-Hakim meriwayatkan ayat yang dijelaskan di atas dan menambah pada akhirnya para sahabat keseluruhannya berpendapat Abu Bakar adalah orang yang paling sesuai menjawat jawatan khalifah. Seterusnya beliau berkata, isnad hadis ni sahih. Ini dipersetujui oleh Imam Zahabi dan Al-Hafidh As-Sakhawi yang merupakan hadis mauquf hasan sampai tahap hasan. Menurut Al-Albani, begitu juga yang diriwayatkan oleh Khatib dalam Al-Faqih Al-Mutafaqih di dalam Jalan Mas'udi daripada Asim, tetapi beliau menyatakan Abu Wa'il sebagai ganti Zur Al-Hubaish. Kemudian beliau mengeluarkannya daripada Jalan Abdul Rahman bin Yazid. Katanya, kata Abdullah, beliau menyebut hadis di atas isnadnya sahih. Hadis ini diriwayat secara marfu' tetapi dalam isnadnya terdapat pendusta. Walaupun dari segi sanadnya ada orang mengatakan sahih, tapi ada pendusta-pendusta dalam tu. Antara yang pelik, kata pengarang, ialah terdapat setengah orang berhujah dalam hadis ini untuk menunjukkan adanya apa yang dinamakan bid'ah hasanah. Orang pandang baik, okeylah tu. Bukti perkara ini yang baik adalah pengamalan yang sudah biasa dilakukan oleh orang ramai terhadapnya. Orang ramai dah buat kan, okey. Apa masalahnya? Lalu dianggap, dijadikan hujah kisah ni. Okey, baiklah tu. Orang ramai dah kata baik, baik dah sisi Allah. Kan Abdullah bin Mas'ud pernah menyebut demikian. Okey. Apabila timbul isu bid'ah hasanah, golongan tersebut akan berhujah dengan kisah ini, kisah Abdullah bin Mas'ud tadilah ni yang hujungnya berbunyi tadi. Okey. Menurut Al-Albani sebenarnya hadis di atas mauquf, hanya sampai sahabat saja, dia tak sampai Nabi pun. Kerana itu tidak boleh dijadikan hujah dengannya dalam menghadapi perkara-perkara yang tiada nas yang qat'i. Tak ada dalil yang qat'i, tak boleh berhujah dengan perkara ini. Setiap bid'ah adalah sesat, itu hadis Nabi. Kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah itu sesat. Itu ucapan siapa tu? Ucapan Rasulullah. Kullu, setiap. Macam ayat Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ada tak yang bernyawa tak mati? Tak kan? Semua mati. Israfil pun mati. Peniup sangkakala pun mati. Jibril pun mati. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang satu lagi, kullu bid'ah dalalah. Semua bid'ah tu sesat. Itu siapa kata? Rasulullah SAW. Kan? Okey. Baik, hadis di atas jika diandaikan boleh dijadikan hujah, namun ia tetap tak boleh bertentangan dengan nas-nas yang sahih kerana beberapa perkara, iaitu pertama, hadis di atas membawa maksud ijma' sahabat, kesepakatan para sahabat, ijma' sahabat. Ini lebih daripada ijma' ulama ni, ijma' sahabat, dan persetujuan mereka di atas satu perkara sebagaimana dijelaskan lafaz hadis itu sendiri. Ini disokong dengan pendalilan yang dibuat oleh Abdullah bin Mas'ud. Dengannya bagi menunjukkan ijma' sahabat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Tak ada yang menentang. Semua sebulat suara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, khalifah selepas Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq.
Okey. Jadi kalimah al-muslimun di dalam sana untuk menunjuk para sahabat ketika itu. Bukan umat Islam sekarang ni, bukan. Kedua, diandaikan menerima alif lam muslimin, al-muslimin dalam kalimah itu membawa maksud ramailah sampai sekarang ni. Tidak tertumpu kepada individu muslim walaupun dia seorang yang jahil, yang tidak memahami sedikit pun tentang ilmu pengetahuan. Oleh kerana itu semestinya perlu dibawa maksud kepada yang berilmu di kalangan orang Islam saja. Jadi kata pengarang ni, pandangan orang Islam tu mesti orang berilmu. Mana boleh ambil semua rata. Semua orang memandang baik walaupun tu jahil. Mana boleh pakai. Yang jahil tak boleh pakai tu. Mesti orang berilmu, mesti kesepakatan orang ilmu, orang berilmu, ulama, para sahabat. Itu masih boleh dikira pakai lagi. Dalam sebuah hadis, la tajtami'u ummati 'alal khata'. Umat aku tak akan sepakat dalam perkara-perkara dosa dan kesalahan. Okey? Apabila perkara ini dikira benar, persoalannya siapakah ahli ilmu itu? Adakah termasuk golongan mereka? Dalam golongan mereka orang-orang yang bertaklid, ikut-ikutan ni saja, dengan menutup pintu pemahaman tentang Allah dan Rasulnya, dan menganggap pintu ijtihad sudah tertutup, ikut sajalah, taklid sajakah? Tidak. Orang-orang yang bertaklid tidak termasuk golongan ini. Jadi orang awam macam kita ni tak termasuk ni. Dia mesti orang berilmu. Kesepakatan ulama, dia diiktiraf. Al-Hafiz Ibn Abdul Bar menjelaskan dalam kitabnya Al-Jami' Al-Ilm, batasan ilmu di sisi ulama ialah apa yang diyakini dan jelas kepada seseorang. Setiap orang yang yakin dan jelas kepadanya sesuatu, berarti orang itu mengetahui perkara tersebut. Sehubungan dengan ini, sesiapa yang tidak meyakini sesuatu, sebaliknya hanya memperkatakan tentang perkara tersebut secara bertaklid, ikut-ikut saja, orang lain kata aku pun ikut sajalah, berarti dia sebenarnya tidak mengetahui perkara itu. Orang ni tak boleh diikuti ni. Taklid di sisi satu golongan ulama bukannya itba', bukannya mengikut. Kerana itba' atau mengikut ni membawa maksud seorang yang mengikut orang lain berdasarkan dalil yang jelas yang dikemukakannya. Kita sekarang ni taklid ikut saja tuan. Sebenarnya pada hakikatnya kita ni pun bukan tahu sangat dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Hanafi, oleh Imam Maliki. Kita orang awam, kita ikut saja apa yang diputus oleh pemerintah, oleh ustaz, oleh ulama, oleh mufti, oleh qadi. Tak? Padahal hakikatnya kita bukan berilmu. Sepatutnya orang taklid tu dia tahu. Dia pilih ulama ni kerana apa? Hujahnya lebih kuat daripada yang ni, misalnya, contoh. Boleh tak kita mengkaji alasan-alasan yang digunakan oleh setiap ulama dalam memutuskan? Boleh. Kita dikurniakan akal, kita dikurniakan kitab, kita dikurniakan hadis, kita dikurniakan pemikiran. Boleh kita bahas dari mana dia dapat ni. Dari hadis yang sahih, it's okay. Dari mana dia dapat ni? Ni ijtihad saja. Boleh sebenarnya, kan? Pintu ijtihad itu bukan tertutup, tak. Makin lama makin bau, makin macam-macam lagi. Ya tak? Macam-macam lagi berlaku. Dulu tidak ada orang guna DNA babi untuk menghadapi masalah. Sekarang orang guna DNA babi. Macam mana tu? Kan? Contoh perkara baru. Ada ulama membenarkannya dengan hujah-hujahnya. Ya tak? Okey. Baik. Sedangkan dia sendiri tidak mengetahui dalil-dalilnya. Difahamkan daripada ulasan dan kenyataan Syekh Albani ini, kenyataan Abdullah bin Mas'ud di atas tidak sesuai untuk dijadikan hujah bagi menyatakan wujudnya bid'ah hasanah. Sebaliknya, ia lebih sesuai untuk menyatakan kewujudan ijma' para sahabat. Untuk kita katakan, kerana adanya persepakatan mereka, lalu Allah redolah dengan kesepakatan mereka ni untuk dipakaikan kepada kita, tak boleh. Pasal kita terdedah kepada kelemahan, kejahilan, tidak ilmu, kan? Tidak boleh dipakai random saja. Yang ini lebih merujuk kepada kesepakatan para sahabat yang memang sudah dapat jaminan. Ya tak? Radhiyallahu anhum wa radu'an.
Para sahabat lah tu yang terbaik. Lepas tu tabi'in. Lepas tu barulah ulama-ulama yang lain. Kalau nak pakai pada yang lain, kesepakatan ulama, tu boleh. Ijma' ulama dipanggil. Kan? Itu memang menjadi sumber hukum dalam Islam. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, kan? Menjadi sumber hukum. Okey. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Nanti ada satu kisah menarik, tuan. Saya sengaja nak membaca dulu, tuan. Kisah Surakah bin Malik. Siapa boleh ingat kisah Surakah ni? Surakah ni ialah orang yang dapat informasi siapa yang dapat tangkap Muhammad kerana dia berhijrah ni, dapat tangkap sama hidup atau mati, dia akan diberikan ganjaran besar. Kan? Ganjaran besar. Macam-macam tawarannya. Jadi di antara yang bernafsu nak pergi cari Muhammad ni adalah Surakah bin Malik ni. Dan dia pula dah dapat hin-hin, dah dapat tanda-tanda tu di mana. Sampai satu tahap hampir mengejarnya. Dan dalam peristiwa itu ada janji Rasulullah kepada dia ni. Apa janjinya? Rasulullah janji kepada Surakah bin Malik ni, minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.